Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okay, baik. Di sini ada tazkirah penting ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. InsyaAllah dah faham semua tentang malam Lailatul Qadar ni. Cuma di sini Ustaz nak bahaskan tentang berkaitan dengan kenapa malam Al-Qadar ni begitu agung. Jadi tajuk dia ada apa dengan malam Al-Qadar. Sebetulnya tajuk ni ana buat dalam bentuk tazkirah tulisan dan insyaAllah akan dipostkan nanti dalam Infokul ya. Tapi tak apa, nanti ana pun akan buat ni secara bentuk lisan, secara penjelasan. Okey. Jadi di sini kenapa malam Al-Qadar ni begitu istimewa daripada malam-malam yang lain. Hanya satu malam je yang disebut dengan malam Lailatul Qadar dan begitu istimewa dan sangat diagungkan. Justru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk memburu malam Lailatul Qadar. Taharraw kata baginda Nabi. Cari. Ini kata baginda Nabi. Bahkan dalam hadis ni banyak disebutkan perkataan taharraw Lailatul Qadar. Wa huwa fil 'ashr min al-awakhir min al-witr. Cari, buru. Ini bukan kita disuruh buru haiwan di dalam hutan dah. Bukan disuruh cari binatang, tapi cari, buru malam Lailatul Qadar itu. Taharraw Lailatul Qadar. Okey. Jadi kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk memburu malam Lailatul Qadar? Sekurang-kurangnya di sini ada 6 alasan. 6 sebab. Ya. Nanti ingatkan ya, takut saya silap dalam menyebut dalam menyebut poin-poin ni. Okey. Kenapa malam Lailatul Qadar ni dia begitu istimewa sehingga baginda Nabi ya menyuruh kepada kita untuk memburu malam yang mulia ni. Yang pertama, alasan dia. Alasan dia ialah karena Al-Qadar merupakan malam yang diturunkannya Al-Quran. Itu dia alasan yang pertama. Kenapa dia istimewa? Kenapa dia begitu mulia? Kenapa baginda Nabi menyuruh kita untuk memburu malam Lailatul Qadar? Alasan yang pertama, karena Al-Qadar merupakan malam yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran dalam bentuk sekaligus. Satu jumlatan wahidah. Mulai daripada juzuk 1 Al-Fatihah sehingga surah An-Nas diturunkan satu kali. Jadi apa-apa yang akan dikerjakan oleh manusia tu, oleh para sahabat, oleh baginda Nabi, dan apa yang akan berlaku sekarang ni sudah terekam dalam Al-Quran sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok di sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam Al-Qadar lah. Cuma ketika kita sebut malam Al-Qadar ni, jangan kita sebut malam Lailatul Qadar. Kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, kita sebut malam-malam Lailatul Qadar. Maknanya malam Lailatul Qadar ada 2 lah. Ada lebih dari 1. Malam-malam Lailatul ditambah lagi malam-malam Lailatul Qadar lagi. Allahu Akbar. Allah, malam-malam Lailatul Qadar. Jangan lupa ya, nanti ada malam-malam Lailatul Qadar. Ingatkan malam Lailatul Qadar lebih satu je, tidak lebih. Jadi malam Al-Qadar. Kalau tak nak sebut malam, boleh kita sebut Lailatul Qadar. Itu dia. Kalau tak nak sebut Lailatul Qadar, kita sebut malam Al-Qadar. Kalau nak sebut Lailatul Qadar, buang malam tu. Supaya tidak ada malam-malam Al-Qadar. Sebab malam Al-Qadar cuma satu saja. Kata Ibnu Abbas dan yang lainnya, "Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min al-lawhil mahfuz ila baitil 'Izza." إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksud dia, Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit yang pertama.
iaitu langit dunia. Lalu diturunkan beransur-ansur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa selama 23 tahun. Kemudian diturunkan kepada baginda Nabi secara bertahap. Apa orang sini sebut secara berperingkat. Ya, secara berperingkat. Sedikit demi sedikit sesuai dengan kejadian. Okey, itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa Al-Qadar begitu mulia? Kepada malam Al-Qadar itu begitu agung. Kenapa baginda Nabi menyuruh untuk mencari malam Al-Qadar ni? Kerana Al-Qadar merupakan malam yang diberkati. Ini yang kedua. Sebab malam Al-Qadar adalah malam yang diberkati. Ia merupakan malam yang dipenuhi dengan kebaikan dan keberkatan. Apa dalil dia? Dalil dia masih lagi dalam dalil dia dalam surah Ad-Duhan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin." Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Malam yang berkat itu malam apa? Al-Qadar. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Jangan hamba-hamba kami ditimpa azab. Jadi Al-Qadar itu merupakan malam yang diberkati. Makanya cari malam Al-Qadar itu pada 10 akhir bulan Ramadan, terutama pada tarikh-tarikh yang ganjil. Itu yang kedua ya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kerana beribadah di malam Al-Qadar lebih baik dan utama berbanding beribadah 1000 bulan. Bayangkan, hanya beribadah satu malam saja, qiyamul lail, baca Al-Quran, zikir, istighfar, kemudian sedekah. Ini pelbagai amalan baiklah. Lebih baik dan lebih utama berbanding beribadah 1000 bulan. Solat ketika itu, solat isya, solat fardu, solat sunnah lebih baik daripada solat fardu, solat sunnah di lain malam Al-Qadar. Sedekah di waktu itu lebih baik daripada sedekah di lain malam Al-Qadar. Baca Al-Quran di waktu itu, masya-Allah, tabaraka rahman. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk berdoa apabila dia menjumpai malam Al-Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meminta kemaafan di waktu itu lebih baik, lebih utama meminta kemaafan ataupun keampunan di malam selain Al-Qadar. Makanya buru Lailatul Qadar ni. Jangan tidur terlalu tidur apa? Tidur terlalu lengah, terlalu terlena, terlalu apa? Nyenyak. Jangan terlalu nyenyak. Kalau dia tidur terlalu nyenyak, maka dia akan menghilangkan sebagian malam Al-Qadar. Kalau boleh hidupkan semalam Al-Qadar itu, terutama pada tarikh-tarikh ganjil. Kalau dia tak boleh hidupkan semua, kebanyakannya boleh hidupkanlah. Boleh tidur ambil dalam 2 jam ke 3 jam ke. Jangan sampai tidur 5 jam ataupun 6 jam. Tapi kalau tidur itu satu amal ibadah, kita boleh katakan bahwa tidur itu lebih baik daripada tidur. Okey, ya boleh. Boleh saja tidur itu juga bernilai ibadah. Jika tidur itu diniatkan untuk beribadah. Macam contoh, saya nak tidur awal sekarang lah. Nak tidur pukul 8. Pukul 8 pula. Pukul 8 belum isyak lagi. Saya nak tidur pukul 10 ataupun pukul 11 supaya nanti saya boleh bangun pukul 1. Supaya nanti boleh bangun pukul 2. Itu pun tidur dikira sebagai ibadah. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan tidur daripada pukul 11 baru bangun pukul 6. Itu bukan ibadah. Itu lain. Tengok ni. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksud dia? Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan, wa qala Sufyan Ats-Tsauri balaghani an Mujahid Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, qal amaluha siyamuha qiyamuha khairun min alfi syahr. Ruwahu Ibn Jarir. Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwasanya daripada Imam Mujahid
Mujahid ini merupakan tabi'in yang besar, ahli tafsir, ulama tafsir. Kata Mujahid, yang dimaksud Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud dia amalan baik di waktu itu. Tak kisahlah amalan apa baik apa saja, sedekah ke, birrul walidain ke, solat sunnah ke, baca Quran, semua amalan baik di waktu itu, di malam Al-Qadar itu. Siyamuha ni maksudnya puasa di malam itu. Maksudnya bukan puasa di malam itulah, puasa pada siang malam itulah. Sekarang malam Lailatul Qadar, besok siang, besok ada puasa. Puasa di waktu itu, wa qiyamuha, dan qiyam di malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tengok jangan lepaskan ya, jangan lepaskan Lailatul Qadar ni tanpa kita berbuat amalan baik. Okey, tadi yang berapa? Yang keempat ke yang ketiga? Yang ketiga, kita silap. Yang keempat sekarang. Karena pada malam Al-Qadar malaikat Jibril dan para malaikat yang lain turun ke bumi. Tengok, para malaikat Jibril ya, dan malaikat yang lain turun ke bumi membawa rahmat. Di malam itu mereka ni, para malaikat, membawa rahmat dan keberkatan bagi orang-orang yang beriman serta menetapkan segala perkara selama setahun. Para malaikat Jibril turun ya. Cuma kalau kita nak jumpa dengan malaikat Jibril tak boleh lah. Kita tak mungkin lah nak jumpa dengan malaikat. Saya nanti nak hidupkan malam Al-Qadar supaya berjumpa dengan malaikat. Kau berjumpa dengan malaikat, kau terus mati. Tak boleh. Apa dalil dia? Dalam Al-Qadar surah 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Okey. Kemudian apa yang keempat tadi kan? Yang kelima, karena pada malam Al-Qadar dipenuhi dengan kesejahteraan, dengan keselamatan, kesejahteraan ataupun keselamatan. Okey, disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang bermaksud sejahteralah, keselamatanlah malam yang diberkati itu hingga terbit fajar. Apa yang dimaksud sejahtera di sini? Kata Imam Ibnu Katsir, beliau membawakan perkataan Imam Mujahid tentang maksud sejahtera di malam itu. Kata beliau, salamun hiya qala hiya salimatun la yastati'u syaitan ay ya'mal fiha su'an aw ya'mal fiha adan. Maksudnya sejahtera pada malam itu, maksudnya malam itu sejahtera, syaitan tidak dapat berbuat jahat ataupun menyakiti. Ini maksudnya. Kata Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Mujahid sebagaimana disebutkan oleh Ibn Katsir. Malam itu syaitan tidak dapat berbuat jahat ataupun menyakiti. Haula wala quwwata illa billah. Okey, kemudian yang terakhir. Yang berapa tadi? Yang kelima kan? Sekarang yang keenam. Kenapa malam Al-Qadar ini begitu mulia, begitu agung, sehingga baginda Nabi menyuruh kita untuk memburunya? Karena qiyamul lail di malam Al-Qadar akan mendapatkan keampunan. Ini yang juga sangat penting. Qiyamul lail bersama imam ataupun dia qiyam secara bersendirian akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dia, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang bangun malam di malam Al-Qadar, maka dia akan diampunkan dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ke-1901. Hada wallahu ta'ala a'lam. Kita ada soalannya. Ini 6 perkara kenapa malam Al-Qadar itu begitu agung, begitu hebat, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memburunya. Hada wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ustaz, Nah, yang itikaf tu kalau tak niat itikaf untuk 10 hari, untuk satu malam sahaja, boleh lah? ya boleh. Oh. Nak iktikaf 1 jam, niatkan dalam dirinya. Niat saya beriktikaf 1 jam karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bagi specific time? Yes, specific time. Kalau dia nak iktikaf 10 hari itu, kalau dalam hatinya sudah niat 10 contoh 10 ke ataupun sampai habis Ramadan, kan habiskanlah ketika itu. Jangan sampai putus. Kalau dia putus bermakna dia ni lah iktikafnya tidak sah. Contoh, saya nak iktikaf 1 hari tapi dia hanya berdiam 1 jam. Berarti batal iktikaf dia. Walaupun dia keluar untuk buat macam tanggungjawab apa. Ya. Yang dibolehkan keluar adalah mengambil makanan ataupun buang hajat, itu je. Untuk perkara-perkara yang lain meskipun perkara itu sangat nila, tak boleh memang. Tak boleh. Jadi dia kena fokus. Sebab iktikaf itu adalah al-muqsud, tinggal, diam. Diam di dalam masjid, bukan di dalam masjid. Ada masalah di luar, tutup telinga dulu. Kecuali kalau berkaitan dengan masalah keluarga kita lah, boleh kita batalkan, lalu kita niat baru macam tu. Dan kalau untuk orang perempuan Ustaz kan, sebab saya pernah dengar ada Ustaz kata perempuan boleh itikaf dekat dia punya masjid kat rumah. Tapi itu satu pendapat. Jumhur ulama tetap di masjid. Jumhur ulama tetap di masjid. Tapi dia kalau nak ikutkan dia pendapat yang ni, sebab pendapat ni dia tidak kuat. Yang disebut iktikaf tu dalam masjid. Masjid-masjid yang biasa lah, surau ke ataupun masjid jami. Tapi dalam istilah Melayu ni dia ada yang tak faham tentang masalah masjid ni. Masjid tu apa sebetulnya? Masjid yang disolati Jumaat ke ataupun masjid yang hanya disolati 5 waktu. Jadi masjid tu dia ada 2 sebetulnya. Masjid yang disolati, yang pertama masjid kecil, yang diistilahkan dalam Nusantara ni surau ataupun musola. Surau tu masjid. Kalau surau tu disolati solat 5 fardu, itu disebut masjid. Tapi disebut masjid. Manakala yang disolati untuk solat Jumat dan solat fardu tu disebut jami'. Iya, jami'. Makanya disebut masjid jami' kan? Disebut masjid jami'. Tapi kalau orang cakap disebut jami'. Masjid yang kecil-kecil tu. Nah, tu dia. Selama ada surau dan itu dilaksanakan solat 5 waktu, dia disebut masjid. Dan kita boleh iktikaf dan boleh boleh solat tahiyatul masjid. Sebab dia dalam rumah Allah. Nah, tadi itu yang nombor 4 tu, para malaikat, Jibril, malaikat lain turun membawa rahmat. Membawa rahmat. Membawa rahmat. Okay. Itu lepas tu Ustaz ada baca sikit, ada perkara-perkara yang untuk saya ingat saya termis tadi ada bawa rahmat itulah. Bawa perkara yang Ada yang keberkatan. Nah, keberkatan. Okey, jazakumullah khairan, barakallah.